Yusuf alaihissalam adalah keturunan Nabi Yaqub. Yang Yaqub ni itulah yang dikatakan Israel. Al-Quran menggelarnya, menamakannya sebagai Israel. Isra, ruh, il adalah Tuhan, ilah. Israel, ruh Tuhan. Atau Isra itu adalah Abdun, Abdul Ilah, Abdullah. Bahasa Arabnya Abdullah lah. Itulah dikatakan Israel. Dan anak-anak keturunan Nabi Yaqub ni adalah dikatakan Bani Israel. Yaqub anak Ishak, kemudian anak Ibrahim. Bagaimana Nabi SAW kata bahawa Nabi Yusuf ni adalah anak Karim, anak orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia. Maksudnya anak Yaqub ni pula anak Nabi Ishak, Nabi Ishak anak Nabi Ibrahim alaihimussalam. Jadi dari Yaqub ni lah nanti adanya Nabi Yusuf, lahirnya Nabi Yusuf. Ceritanya mula-mula bahawa Nabi Yusuf ni, Nabi Yaqub ni kahwin dengan Laya. Ada Laya, ada kata Lia, ada Layah, macam-macam bentuk nama, tapi lebih kurang lah Laya. Yang Laya ni adalah anak daripada pak saudara dia juga, Nabi Yaqub ni. Nabi Yaqub ni ceritanya panjang sikit lah ni. Nabi Yaqub ni ada saudara dia Isu ni dia berkelahi nama Nabi Yaqub. Jadi pendek cerita, perkelahian mereka ni sehingga Nabi Yaqub disuruh oleh maknya, tengah riwayat suruh oleh ayahnya supaya pindah, cari pak saudara engkau yang namanya Laban. Ayah Laya ni lah. Laban tu saudara dari mak. Laban ni Laban adalah anak Batauil, serupa dengan mak Nabi Yaqub tu adalah Rifkah atau Rebeka, atau Rifkah bintu Batauil juga. Jadi dia saudara sama Laban ayah Laya ni, yang kedudukannya adalah di Iraq, di daerah kawasan Babilonia, atau di dekat Baghdad sana. Jadi kerana perkelahian antara Yaqub dengan saudaranya tadi, iaitu Isu, maka Isu sampai-sampai nak membunuh Nabi Yaqub ceritanya. Jadi itulah cerita orang-orang ni, soal bunuh-membunuh ni mudah sangat. Jadi mak dia takut, suruhnya Nabi Yaqub ni mengalah. Sebab kecemburuan adik-beradik lah ni. Sebab Nabi Yaqub ni didoakan oleh Nabi Ishak mendapat keberkatan. Jadi dia cemburu sama adiknya ni sehingga berkelahi. Akhirnya pergilah Nabi Yaqub ni ke Iraq sana, pergi tempat pak saudara dia yang namanya Laban. Pendek cerita, sampai di rumah Laban ni. Laban ni mempunyai dua orang anak. Yang satu namanya Laya, anak yang tua. Itulah dari perkahwinan dengan Laya ni lahirlah dia Rabin atau Rubin atau Robil. Banyak nama ni, Rubin ada, Rabin ada, kemudian Lawi. Kemudian lahir lagi anak dari Laya ni Yahuza atau Yahuda. Kemudian lahir lagi Syam'on atau Shimon, atau Simon, atau Issakhar yang lagi pula satu. Kemudian yang terakhir Zebulan atau Zabulan. Yang satu riwayat yang lain, Laya ni dikatakan hanya 4 orang aja anaknya. Yang 2 yang di bawah tu adalah anak daripada yang lain pula. Ada satu anak perempuan namanya Dina atau Dinah.
Itulah ceritanya kahwin dia dengan anak pak saudara dia ni yang bernama Laya. Yang kedua, kahwin dengan adik Laya pula, itu Rahil. Sebenarnya Nabi Yaqub ni nakkan Rahil tu dulu. Dia nakkan Rahil tu dulu sebab Rahil ni cantik, lebih cantik daripada Laya. Cuma pendek cerita, dengan bekerja pada perusahaan Laban ini, orang saudagar besar, saudagar peternakan, ya. Jadi dah bekerja dia selama 7 tahun, barulah boleh kahwin. Tapi tak bagi ayahnya kahwin sama Rahil, sebab Rahil ni adik. Adat mereka kalau nak kahwin sama kakaknya dulu. Maka terpaksalah Nabi Yaqub kahwin sama Laya, baru 7 tahun pula lagi kerja, baru boleh kahwin pula dengan Rahil. Dari Rahil ni, itulah yang dikatakan lahir Nabi Yusuf. Kemudian Yusuf lahir, kemudian lahir lagi Bunyamin. Bunyamin lahir. Rahil meninggal ketika melahirkan Bunyamin. Jadi Nabi Yusuf dan Bunyamin ni adik-beradik, dia masih kecil lagi. Rahil ni walaupun dia cantik, tapi dia tak beranak, lama tak beranak. Dah lama sangat tak beranak. Sedangkan Laya sudah ramai anaknya, tak berapa lama, dah lama begitu barulah dia beranak. Dan anak dia kecil, abang-abang ni dah besar. Jadi itu salah satu punca nanti abang-abang yang lain ni, yang 10 orang lagi ni, nanti berdendam dengan Nabi Yusuf. Sebab apa? Sebab mak dia dah meninggal. Nabi Yaqub sayangnya lebih dengan yang dua ni. Sebab ialah mak tak ada dan dia orang kecil lagi. Ada yang kata umur 10 tahun lagi pada kes ini terjadi ni. Dia umur 10 tahun lagi. Kemudian ada Zulfa, isteri. Mula-mula bila ceritanya selepas Nabi Yaqub dah beranak pinak ni, dia nak balik ke Palestin, balik ke Kanaan, ke negeri dia yang lama lah. Cuma untuk Laya ni dibagi dia pembantu yang namanya Zulfa. Yang seorang Zulfa, yang seorang lagi nanti Balha atau Bela. Tengok macam-macam nama lah. Daripada kitab-kitab Injil namanya ada Bela. Jadi Zulfa ni melahirkan anak Gad dan Asyir. Sedangkan Balha ni atau Bela ni Naftali dengan Dan. Jadi Zulfa dan Balha ni adalah khadam, pembantu lah. Tapi walau bagaimanapun akhirnya dua-dua ni dinikahi oleh Nabi Yaqub. Jadi bayangkanlah, itulah semua anak Yaqub, ada 12 orang. Yang 10 orang ni dah lahir awal. Jadi yang dua ni anak daripada Rahil ni lahir kemudian. Jadi berasinganlah sedikit. Itulah yang terjadi, bahawa mereka berkomplot untuk membunuh Yusuf. Bunyamin tidak, sebab masih kecil sangat. Sebab Nabi Yusuf ni di samping dia ada bermimpi kan. Ra'aitu ahada asyara kaukaban tu kan. Jadi dia bermimpi tanda-tanda kenabian. Jadi ayah yang sayang sama dia kerana dia masih kecil, mak dia dah meninggal. Kemudian dia ada mimpi ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin tu. Dia mimpi tanda-tanda kenabian tu ada, maka Nabi Yaqub berlebih sayang dan menjaga dia. Itulah punca kecemburuan daripada saudara-saudaranya yang lain. Kemudian perlu juga diingatkan
bahawa dari keturunan Nabi Yaqub ini, kita ulangi balik. Dari 12 anak Nabi Yaqub ni, yang dikatakan Bani Israel ni, hanya Nabi Yusuf lah yang menjadi Nabi, yang diberikan wahyu. Menurut pendapat kebanyakan ulama, kebanyakan ulama mengatakan bahawa hanya Yusuf lah yang diberikan wahyu sebagai Nabi. Yang lain ni tak ada. Puncanya apa? Puncanya kerana tak terpilih, sebabkan perangai dia orang tak betul. Sebagaimana katakan Ibnu Katsir, ketahuilah tak ada dalil mana-mana pun atas kenabian saudara-saudara Yusuf. Lam yakum dalilun ala nubuwati ikhwati Yusuf. Tak ada satu dalil pun yang mengatakan bahawa saudara-saudara Yusuf tu diangkat jadi Nabi. Punca dia zahir hadha siyaq, teks yang zahir daripada keterangan-keterangan yang ayat yang sebelum ayat ke-16 ni, khususnya pada ayat yang ke-9, 9 dan 10, yang mengatakan uqtulu Yusuf. Jadi ayat ni suruh bunuh Nabi Yusuf, awitrahuhu ardan, atau buang dia ke bumi lain, buang daerah, buang pergi ke daerah jauh, hilangkan. Maknanya mereka cemburu dengan Yusuf ni kerana ayah dia lebih sayang, kelihatannya lebih sayang dengan Nabi Yusuf, maka mereka cemburu. Maka hasilnya mereka berpakat, dah muafakat mereka, maka ada pendapat mengatakan uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf. Ni orang-orang Bani Israel ni, bila kes bunuh-membunuh ni biasa saja. Tak usahkan sama orang ni, tak usahkan sama orang Palestin yang sekarang ni, adiknya sendiri dia pun nak bunuh. Macam tadi pak saudara dia, Nabi Yaqub dengan adik dia isu, dengan abang dia isu, nak bersebunuhan juga. Akhirnya lahir Nabi Yusuf pun, saudara-saudaranya pun nak bunuh juga. Jadi kisah bunuh-membunuh ni pada Bani Israel memang famous lah macam ni, uqtulu Yusuf, atau buang, supaya apa? Yakhlu lakum wajhu abikum, supaya tercurah, tertumpah kepada kamu, wahai saudara-saudara, muka ayah engkau tu. Maksudnya kasih sayang ayah engkau tu tertumpah, tercurah sama kamu saja, tak ada lagi diganggu oleh Yusuf. Dan selepas itu nanti kamu jadi orang soleh lah. Nanti dah kita asingkan Yusuf ni, dah kita bunuh, kita bertaubat, kita jadi orang soleh. Itulah keputusan daripada ayat ni. Maka Ibnu Katsir kata tak ada dalil untuk menjadikan mereka tu Nabi, sebab perangai mereka tu perangai tak elok, nak bunuh, nak buang, menyiksa Nabi Yusuf. Bahkan Muhammad bin Ishaq kata telah berkumpul, bertompok pada mereka perkara yang sangat bahaya, sangat besar, pada saudara Nabi Yusuf yang 10 tadi tu, tertompok pada mereka, terkumpul pada mereka satu perkara yang sangat dahsyat. Apa dia? Qati'atir rahim, memutuskan silaturahim, berkelahi sama adiknya sendiri. Kemudian uququl walid, derhaka sama ayah, ditipu ayahnya, kata nak bawa Nabi Yusuf bermain-main dan sebagainya. Dan qillatur ra'fah bis saghir, merasa sedikit sayang, kurang sayang pada budak kecil, iaitu adiknya sendiri, Nabi Yusuf, yang pada masa tu ada kata umur 10 tahun, ada kata umur 12 tahun, yang masih kanak-kanak lagi, yang tak ada dosa. Kemudian kurang kasih sayang bil kabir juga, pada ayahnya yang fani, yang udah tua,
ya, tapi mempunyai hak sebagai seorang ayah, sebagai seorang nabi, wal hurmah, penghormatan, wal fadl, dan kelebihan seorang nabi lah, Nabi Yakub. Tapi mereka tak hormati itu. Jadi yang mereka buat ni adalah perkara yang khataruhu indallah ma haqqil walid. Begitu juga dahsyatnya kerja mereka ni, ya, memang sangat bahaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu hak seorang ayah terhadap anaknya, ya, iaitu Nabi Yusuf tadi. Jadi mereka terkumpul pada mereka sifat-sifat yang tak elok ni, maka tak berhaklah menjadi nabi, ya, sebab nabi ni dia dari muda, dari kecil lagi dah ada tanda-tanda kesolehan, tanda-tanda ketakwaan. Sedangkan mereka ni ada tanda-tanda tak elok. Jadi maka tak patut menjadi seorang nabi. Mereka memisahkan antara seorang anak dengan ayahnya, yang ayahnya sangat sayang kepada anaknya. Mereka pisahkan. Yang ayah ni pula memang dah tua dan tulang-tulangnya pun dah lemah. Tambah lagi kedudukan Nabi Yusuf tu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia dipisahkan dengan anak kecil, iaitu Nabi Yusuf yang dia sangat sayang. Di samping anak kecilnya itu pula adalah lemah, kekuatannya pun tak ada, kecil lagi umurnya, dan hajatnya, Nabi Yusuf ni sangat berhajat, sangat perlu kepada kasih sayang seorang ayah dan layanan, keamanan, ketenteraman dari seorang ayah. Semoga Allah mengampunkan mereka. Kata apa tadi, kata Syekh Abu Ishaq tadi kan, Muhammad bin Ishaq. Jadi faqad ihtamalu amran aziman, mereka sudah membawa satu perkara yang sangat dahsyat, ya, maka tak patutlah jadi nabi. Dan memang tak ada diangkat jadi nabi selain Nabi Yusuf, semuanya tak ada menjadi nabi. Cuma anak-anak mereka adalah, ya, seperti yang saya tulis di sini, dari Rabin ni, ya, dari Rabin ni tak ada anaknya jadi nabi. Tapi dari Lawi, ya, anak yang nombor 2, Rabin ni atau Rubil, anak yang pertama, anak yang tua. Kemudian Lawi, dari Lawi ni ada Nabi Harun, ya, cucu-cucu dia ada Nabi Harun, Nabi Musa. Kemudian bahkan daripada keturunan Nabi Isa, sebab daripada Lawi ni nanti ada Ali Imran, ayah Siti Maryam, mak Nabi Isa. Jadi Isa ni pun ada bau daripada Lawi ni lah, ada keturunan daripada Lawi ni. Setengah pendapat lah, ada kata daripada Nabi Sulaiman. Ada Ilyas, Nabi Ilyas, dari Lawi ni jadi ada 4 nabi. Namun Lawi sendiri tidak jadi nabi sebab dia kelompok Rubil atau Rabin ni tadi, dia nak membunuh Nabi Yusuf. Kemudian ada anaknya lagi namanya Yehuda atau Yahuda, dan inilah bangsa Yahudi tu, dia ambil dari sempena nama anak yang ketiga ni lah, Yehuda atau Yahuda. Dari Yahuda ni lahir Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman pula ada Nabi Zakaria ke bawahnya. Kemudian ada lagi Nabi Yahya. Kemudian Syam'un, ada Syahmun, ada Syam'un, nama dia ni Syam'un. Ada nama lagi Syam'un ni, nama dia Simon, mungkin Simon Veres lah, ya. Itu keturunan orang Yahudi suka nama ni, ya.
Kemudian ada Isyakhar, kemudian Zubelon ni. Nah, itu tak ada keturunan Nabi lah. Kemudian yang daripada Rahil tadi Nabi Yusuf. Daripada Nabi Yusuf ada dari keturunannya Ilyasa. Kemudian Bunyamin. Dari Bunyamin ni pun ada seorang Nabi, iaitu Nabi Yunus. Dan dari Nabi Yunus ada namanya seorang orang hebat juga, ada diceritakan dalam Al-Quran, iaitu Talut, yang mengalahkan tentera Jalut. Kemudian Yakub ni ada saudara dia tadi, Inshu tadi, ada kata Inshu, ada kata Ish nama dia ni. Inshu ni ada keturunan Nabi juga, iaitu Nabi Ayub dan Nabi Zulkifli. Tapi yang 10 orang tadi tu tak ada jadi Nabi. Cuma anak-anak cucu dia adalah. Begitulah cerita ringkasan keluarga Nabi Yakub ni. Kemudian dalam cerita ni mereka bersepakat mula-mula nak bunuh Nabi Yusuf. Tapi kata yang tua, iaitu Rabin tadi atau Rubil tadi, kata tak payah bunuh lah, campakkan aja dalam telaga buta. Kalau di dalam internet bila kita cari, ini ada beberapa telaga, tapi yang kuatnya inilah telaga dia, serupa dengan nama dia Jub. Telaga ada dua, ada Bi'r, sumur. Cuma Bi'r ni dia dah bersemin. Ada dah batu-batu dia tu, memang buatan manusia lah. Tapi kalau Jub ni telaga buta. Yang dikatakan kalau dalam Injil dikatakan tak ada air, tapi di dalamnya banyak ular, jengking di dalam, lipan dan macam-macam di dalam. Itulah dikatakan Jub fi ghayabatil Jub. Jadi kalau dicari internet, ini yang agak famous, telaga Nabi Yusuf, yang dibuangkan ke dalamnya Nabi Yusuf. Yang terdapat ada beberapa riwayat kata ada jumpa telaga ni, orang Mesir pun mendakwa ada telaga Nabi Yusuf tu di Mesir. Ada orang Syria pun kata di Syria pun ada telaga Nabi Yusuf ni. Tapi apa yang saya baca, telaga yang dibuang Nabi Yusuf ke dalamnya ni adalah di Nablus, di Palestin. Tapi ada yang kata di Syria pun mungkin juga, sebab mereka balik daripada Baghdad tu, daripada Iraq tu, mereka balik lagi ke kampung beramai-ramai, satu keluarga yang besar tadi. Mereka menetap di Syam. Yang Syam tu dulu adalah Syria, Lebanon, Jordan dan apa nama ini, dan Palestin. Kemungkinan wallahu alam telaga yang mana satu yang dibuang ke dalamnya Nabi Yusuf. Tapi kebanyakannya telaga yang macam ni lah. Ini Palestin. Yang dikatakan Palestin tu adalah tempat orang-orang Kan'an. Sebagai kaji ulangan lah ni. Di Palestin ni itulah Ardul Kan'an, orang-orang Kan'an. Yang Kan'an ni dia keturunan daripada Sam, anak Nabi Nuh. Dikatakan bahawa asal Kan'an ni dia di sini, di utara Palestin, berdekatan dengan Lebanon, berdekatan dengan Syria. Kemudian yang telaga tadi itu dikatakan di Nablus ni. Di sini, di Nablus. Ini Baitul Maqdis. Ini Baitul Maqdis. Yang dikatakan bahawa Nabi Yakub ni ketika nak pergi ke Baghdad tu, ke rumah pak saudara dia Laban tu, dia keletihan di perjalanan. Jadi dia singgah di sini, dia bermimpi. Ada tanda-tanda kesenangan, tanda rezeki.
dalam mimpinya itu. Jadi di situ dia letakkan batu sebagai tempat dia mimpi, dia letakkan batu, dan akhirnya disitulah dibina Baitul Maqdis. Ya. Bayangkan dia daripada sini hari itu nak pergi ke Iraq, ya, Palestin ni dikelilingi oleh Jordan, yang ini Jordan, ini Syria, dan ini Lebanon, ya, yang ini pula Mesir. Jadi dikatakan bahawa Nabi Yakub tadi hijrah ke selepas Jordan ni lagi ke Iraq, ya, memakan beberapa hari, sebab antara Baitul Maqdis ke Iraq ni 1000 kilometer lebih tu, ya. Kalau kita dari sini, dari Negeri Sembilan ke Kelantan baru 600 kilometer, hampir 2 kali ganda Negeri Sembilan Tampin ke Kelantan, Kota Baru, hampir 2 kali ganda. Inilah secara besar dia. Saya dapat peta ni. Di sini Gaza, Palestin tu, ya, di atas ni Lebanon, di sini Syria. Maka dikatakan juga bahawa orang-orang Kan'an ni ramai di Syria, ya. Yang semuanya ni Syam, ya. Semua ni Syam. Jadi merantau daripada Palestin ni terus ke Iraq jalan darat. Di sinilah Baghdad, dan di sinilah kawasan Babilonia. Jadi lebih kurang lah tu 1000 kilometer lebih ni. Zaman dahulu berjalan, bayangkanlah tu. Okey. Ini secara jelas dia. Jadi di sini apa tu? Di sini Ardul Kan'an tu, bumi Kan'an tu, menyeberangi Jordan lagi. Kemudian dia katakan melalui Damsyik Syria lagi, kemudian terus ke Iraq. Hampir sama jauh dia dari Palestin sampai ke Mekah ni. Ini Madinah, ini Mekah. Jadi itulah lebih kurang ulang kaji kita